Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Moga-moga pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat pada hari ini. Video pada kali ini adalah untuk kita melanjutkan lagi kelas tambahan YPJ, iaitu ulang kaji tingkatan 4. Di mana pada minggu yang lepas kita telah mengulang kaji tajuk tingkatan 4, iaitu penakulan logik, bab 3. Kemudian yang ini adalah bab 5, iaitu rangkaian. Rangkaian ni adalah satu tajuk baru silibus tingkatan 4 di bawah KBSM. Jadi perkara-perkara yang kita kena belajar mengenai rangkaian, yang pertama sekali ialah mengenal dan menerang rangkaian sebagai graf. Kemudian diikuti dengan graf mudah, graf berbilang tepi dan graf yang mempunyai gelong. Kemudian kita akan belajar melukis graf mudah dan juga graf berbilang tepi dan mempunyai gelong. Kemudian kita juga akan belajar tentang graf terarah, graf tak terarah, graf pemberat dan graf tidak berpemberat. Kita belajar juga tentang subgraf dan pokok. Kemudian seterusnya, yang akhir kita akan belajar ialah mengenai rangkaian. Rangkaian, kita nak mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Dan seterusnya adalah penyelesaian masalah yang melibatkan rangkaian. Jadi kita akan mulakan untuk permulaan, iaitu kita nak mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Jadi kat sini ada dua. Satu rangkaian, yang satu adalah graf. Jadi kita kena kenal mana graf, mana rangkaian. Yang pertama graf. Graf ditafsirkan sebagai satu bintik, satu siri bintik, sama ada yang berkait atau tak berkait antara satu sama lain melalui garis. Dan dalam teori graf, suatu graf harus mempunyai minimum 2 titik. Satu bintik. Dia mulakan dengan graf dulu. Katakan ada satu bintik di sini. Saya letakkan bintik ni X. Ini dinamakan sebagai graf. Cuba kita lihat contoh A, B, C. Dan bintik ini tidak disambung dengan garis. Juga dikenali sebagai graf. Kalau disambungkan dengan garis, jadi yang ini graf. Yang ini graf. Kalau dia sambung dengan garis, dia adalah graf dan juga rangkaian. Jadi ini adalah graf. Dan rangkaian. Rangkaian ni, ialah sekurang-kurangnya dia mempunyai dua bintik. Dua bintik dan dikaitkan dengan satu garis. Ini dinamakan rangkaian. Kalau ada dua bintik, dia bukan rangkaian. Dia adalah graf. Tetapi kalau tak ada bintik, dia ada garis saja. Jadi dia bukan graf sebab tidak ada bucu. Sebab graf mesti ada bucu ataupun bintik. Bintik dikenali sebagai bucu. Jadi bucu ni dia akan tulis sebagai V, iaitu dalam bahasa Inggeris dipanggil vertex. Dan garis yang mengaitkan dua bucu adalah tepi. Tepi ni disimbolkan ataupun diwakili oleh E, iaitu edge. Edge dalam bahasa Inggeris adalah edge dalam bahasa Melayu adalah tepi. Cuba kita lihat contoh A, B, C, D. Jadi A, B, C, titik A, titik B, titik C.
Jadi ini adalah bucu. Jadi bucu kita adalah kita tulis dalam bentuk set. Okay, kita senaraikan A, B, C. Jadi bilangan bucu kita adalah 3. Okey. Tepi. Jadi tepi E sama dengan, okey, kita tulis dalam bentuk tata tanda set A ke B. Yang ni okey. AB. Jadi saya tulis kurungan AB. Okey. Kemudian BC. BC. Okey. Kemudian CA. CA. Okey. AB dia sama dengan BA. Jadi dia tak boleh tulis dua kali. Okey. BC sama dengan CB. Jadi dia tak boleh tulis dua kali. Okey. CA sama dengan AC. Jadi kita tulis sekali saja sama ada AC ataupun CA. Okey. Jadi bilangan tepi kita adalah 3. Okey. Okey, satu lagi. Okey, graf juga sering digunakan untuk mewakili rangkaian. Rangkaian ialah suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang titik berkait. Okey, seperti saya tunjuk tadi. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf yang dengan keadaan bucu dan tepinya mempunyai sifat dan maklumat sendiri. Contoh katakan, saya ada titik A, titik B, titik C. Okey. Kalau titik saja, dia adalah graf. Tetapi bukanlah rangkaian. Tetapi bila kita kaitkan dengan satu tepi, okey, dengan garis yang dipanggil tepi ini, okey, dia dah jadi rangkaian. Dan dia cakap di sini rangkaian merupakan sebahagian graf dengan keadaan bucu dan tepinya mempunyai sifat. Okey. Contoh katakan A ni mewakili tempat, A, B, C mewakili tempat. Contoh di sini kota tinggi. Kota tinggi, yang ini Tanjung Sedili, yang ini Bukit Aping. Contohlah. Okey. Jadi bucu sifatnya kat sini adalah tempat. Okey. Tepi ni mungkin jarak. Okey. Katakan jarak 13 kilometer. Okey. Yang ini 8 kilometer. Okey. Daripada Bukit Aping ke Kota Tinggi katakan 16 kilometer. Okey. Okey. Selain daripada jarak, dia juga boleh mewakili masa, boleh mewakili kos ataupun apa-apa saja. Okey. Contoh lain katakan di sini rumah Ali, okey, rumah Baba, rumah Kasim, rumah Daud. Okey. Jadi di sini kita hubungkan A dengan B dengan satu garis. Okey, jadi pergerakan ini ialah pergerakan dari rumah Kasim, rumah Ahmad ke rumah Baba. Okey. Daripada B ke K, kita nak pergi rumah Baba ke rumah Ahmad. Rumah Kasim. Kemudian kita boleh pergi rumah Kasim ke rumah Daud. Okey, rumah Daud ke rumah Ahmad. Begitulah. Okey, kalau katakan sini ada saya sambung satu lagi titik, bermaksud daripada rumah Baba ni, dia boleh pergi ke rumah Ahmad. Okey, dia boleh pergi ke rumah Kasim. Baba boleh pergi ke rumah Daud. Okey. Tetapi kalau Kasim nak pergi ke rumah Ahmad, okey, dia mesti melalui rumah Baba dulu ataupun rumah Daud. Okey? Okey. Ini contoh rangkaian pengangkutan darat, okey, yang mempunyai struktur hubungan banyak ke banyak. Contohnya katakan di sini saya ada satu lagi, okey, E, okey, satu titik di sini dia boleh hubungkan kat sini. Okey, kemudian A ni boleh menghubungkan ke K dan sebagainya. Okey. Okey. Ini bermaksud hubungan banyak ke banyak. Okey. Contohnya B ni ada 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian dia berhubung dengan D katakan. D ni ada 3. Jadi banyak dengan banyak lah. Okey. Okey. Ini contoh rangkaian sosial. Okey. Misalnya WhatsApp. Okey. Ataupun telefon. Okey. Ataupun rakan karib.
ataupun salah silah, keluarga dan sebagainya. Okey. Dan rangkaian ini banyak lagi lah dalam kejuruteraan komputer, okey, dalam engineering, dalam electrical dan sebagainya. Okey. Jadi rangkaiannya dia menghubung antara satu point, satu titik ke satu titik ataupun satu bucu ke satu bucu dengan satu tepi. Okey. Ini cara penulisan dia, iaitu V sama dengan V1 macam saya buat tadi, V2, V3 dan seterusnya. Kalau katakan kita ada 4 titik, okey, 5 titik lah. P, Q, R, S, T. Okey, jadi kita tulis kat sini V sama dengan, okey, tata tanda set ni kita akan pakai P, Q, R, S, T. Okey, kita tutup dengan tata tanda set. Okey, H seperti ini. Mungkin kita pakai E1, E2, E3 dan seterusnya ataupun A1, B1, A2, B2. Tengoklah dia punya bucu dia. Okey. Okey. Contoh katakan yang ini. Okey, saya pakai pen biru. Okey, saya sambungkan P dengan Q. Q dengan R. R dengan S. P dengan T. Kemudian ni saya sambung kat sini. Okey. Jadi saya katakan di sini E1, E2, E3, E4, E5, E6. Jadi saya boleh tulis kat sini E sama dengan, okey, E1, E2, E3, E4, E5, E6. Ataupun saya tulis untuk E1, okey, atau saya tulis E sama dengan, saya buat macam tadilah. Okey. Tata tanda set, lepas tu kurungan. Okey, untuk E1 ialah TP. Okey, untuk E2 ialah PQ. Okey, untuk E3 ialah QR. Okey, untuk E4 ialah RS. Okey, untuk E5 ialah SP. Okey. Dan tutup dengan tata tanda set. Okey, darjah. Okey, darjah ni bukan darjah yang kita buat macam ni X darjah. Okey, ni bukan ni macam ni. Maksudnya dalam graf darjah ni dia bergantung kepada bilangan tepi. Okey. Bagi satu bucu. Okey, kita dah belajar di mana katakan okey, kita ada 4 bucu katakan. 1, 2, 3, 4. Ini bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S. Okey. Jadi katakanlah P dengan Q saya hubungkan, P dengan R, P dengan S. Okey. Jadi pada titik P ni, okey, darjahnya, okey, jumlah darjah pada titik P. Okey, kita tengok garisan ataupun tepi yang menghubungkan dengan bucu-bucu yang lain. Okey, contoh P dengan Q, P dengan R, P dengan S. Maknanya ada 3 tepi atau 3 garis. Jadi kita tulis 3. Okey. Okey, katakan Q dengan R ni saya cantumkan. Okey, kita tengok Q. Okey. Jadi bucu darjah pada bucu Q adalah 2. Okey, kita tengok R. Darjah bucu R adalah 2. Dan kita tengok S. Darjah bucu S adalah 1. Jadi kalau kita tambahkan semua sekali, jumlah darjah pada bucu adalah 8. Ataupun kita boleh kira iaitu jumlah darjah pada bucu adalah 2 kali sisi. Okey, jadi kita tengok sisinya kat sini. Katakan ini E1, E2, E3, E4. Jadi saya boleh kira jumlah darjah pada bucu, setiap bucu ni adalah 2 didarabkan dengan kita ada 4 sisi kan. 4 sama dengan 8.
Jadi jawapannya sama. Okey, jadi ada dua cara lah kita nak cari bucu. Okey, kita lihat contoh satu. Berdasarkan kerap mudah di sebelah, tentukan bucu, bilangan bucu. Jadi kat sini bucu dilabel dengan diwakilkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis V sama dengan gunakan set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan bucunya ada 6. Okey. Okey, untuk tepi saya nasihatkan untuk tepi tu kita tulis labelkan dulu. Okey. I1 selalunya yang ini silap. I2, I3, I4, I5, I6, I7. Okey. Jadi untuk tepi kalau katakan I1. Jadi I1 kita ambil 1, 5. Okey, saya tuliskan tepi ya. Yang ini ya. Okey, selepas kita label ni, okey, tapi kita tak boleh tulis I1 sebab di dalam gambar rajah ni dia tak ada I1. Tapi I1 ni kita tuliskan supaya dapat memudahkan kerja kita mencari jawapan. Okey, untuk I1 adalah 15. Jadi 15. Okey, I2 12. Okey, 12. I3 23. 23. I4 34. 34. Okey, I5 adalah 24 ataupun 42. 24. Okey, salah satulah. Okey, I6 adalah 45 ataupun 54. Okey, katakan saya tulis 45. 45. Okey, kita gunakan tata tanda set. Okey. Jadi bilangan darjah bilangan I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dah labelkan. Ada 7. 5, 6. Okey, ada satu lagi. Okey. 5, 6. Okey. Jadi bilangan I, ni I sama dengan. Jadi bilangan I adalah 7. Jadi untuk bilangan darjah ni, okey. Bilangan darjah untuk bucu adalah sama dengan 2 I. Jadi sama dengan 2 didarab 7 sama dengan 14. Okey. Okey. Ini cara yang kedua ni. Okey, kita baca sekejap. Bilangan darjah untuk darjah pada bucu yang pertama ialah 2. Kita tengok. Ini bucu pertama. Jadi ada 2 garis ni. 1, 2. Jadi dia tulis 2. Okey. Kalau bucu kedua, bucu yang ini ada berapa garis pelajar? 1, 2, 3. Jadi ada 3. Dia tulis 3. Okey. Kita ambil bucu yang ketiga ni. Okey, ada berapa garis? 1, 2. Jadi kita tulis 2. Okey, kemudian bucu yang keempat, yang ini 3 garis. 1, 2, 3. Okey, jadi kita tulis 3. Okey, bucu yang keenam, bucu yang bucu yang kelima. Bucu yang kelima yang ini tadi 3 dan bucu yang keenam ada 1. Okey, jadi 3, 1. Okey, jadi jumlahkan dia semua, jadi jumlah bucu darjah pada bucu V adalah 14 ataupun jumlah darjah pada bucu V sama dengan 2 darab bilangan sisi kan. Jadi bilangan sisi ni ada 7. Jadi sama dengan 14. Okey, jadi mana-mana kaedah kita boleh pakai. Okey, cuba kita lihat di sini. Kita kena cari apa ni? Bilangan bucu, bilangan tepi, bilangan darjah. Okey, kita ambil yang pertama. Bilangan bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan bucu sama dengan 7. Okey, tepi. Okey, kita letak I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Dah tak ada lagi kan? Jadi bilangan tepi sama dengan 7. Okey, bilangan bucu
bilangan darjah pada bucu, okey, adalah 2 darab 7. Jadi sama dengan 14. Okey, jadi contoh penyelesaian yang inilah. Okey, bilangan bucu 7, bilangan tepi 7, jadi 2 darab 7, 14. Okey. Kita lihat yang ini, okey, bilangan bucu, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bilangan tepi, okey, macam tadi kita letak I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9. Jadi bilangan tepi adalah 9. Jadi jumlah darjah pada bucu adalah 2 darab 9. Jadi sama dengan 18. Selesai. Okey. Jadi latihan yang ini saya minta anda buat. Okey, carikan bucu dan bilangan bucu. Okey, sisi dan bilangan sisi, kemudian bilangan darjah. Okey, jadi ini ada banyak latihan. Okey, yang kedua saya nak terangkan kepada anda tentang bilangan graf yang tadi kita panggil graf mudah, iaitu graf yang tidak mempunyai berbilang tepi. Okey, ada perkataan berbilang tepi di sini dan juga gelong. Okey, sekarang kita nak belajar tentang graf yang mempunyai ataupun graf berbilang tepi dan mempunyai gelong. Okey. Berbilang tepi maksudnya melibatkan dua bucu. Okey. Bucu A, bucu B. Okey. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Okey. A dan B ni adalah graf. Bila kita sambung dia jadi rangkaian. Okey. Ini satu tepi. Jadi lebih satu tepi kita boleh buat satu macam ni. Ataupun kita boleh buat satu lengkung ke bawah, satu lengkung ke atas. Okey, PQ. Okey, maknanya bucu P dan bucu Q ni dihubungkan oleh lebih daripada satu garis. Okey? Okey, itu maksud berbilang tepi. Dan bilangan darjah 2 kali bilangan tepi. Jadi bilangan darjah 2 kali bilangan tepi. Bilangan tepi kat sini 2. Jadi bilangan darjahnya adalah 4. Jadi pada P ni ada 2 darjah. Okey, 1, 2. Kemudian pada Q ni ada 2 darjah. 1, 2. Jadi bilangan darjah pada bucu adalah 4. 4. Jadi 4 ni adalah 2 kali bilangan tepi. 2 darab I ataupun 2I lah. Okey, ini contoh. P, Q, R, S, T. Jadi ada 5 titik. Okey, kita lihat titik P dengan titik T. Titik P dengan titik T ni dihubung ataupun dikaitkan dengan 2 tepi. Iaitu 1, 2. Okey. Okey. Satu lagi ialah gelong. Melibatkan satu bucu. Okey. Satu bucu. Katakanlah bucu ini bucu Q. Okey. Tepi berbentuk lengkung atau bulat yang berbalik pada bucu asal. Ini bucu. Dia lengkung seperti ini. Okey. Dia balik kepada asal. Okey. Jadi bahagian darjahnya ialah kita tengok di sini. Ikut jam. 1 darjah. Kemudian dia lawan jam 1 darjah. Jadi kat sini jumlah darjah pada bucu Q adalah 2. Okey. Ataupun pelajar kalau nak senang katakan di sini ada satu titik dia lengkung macam ni. Okey, kita bulatkan kat sini kita tengok 1 darjah ikut arah jam, 1 darjah lawan arah jam. Okey. Ikut lawan. Okey, jadi ada 2 darjah. Okey. Okey, contoh macam ni. Okey. Katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib. GVE. Okey, maka V dia. A, B, C, D. Ada 4 titik. Jadi kita tulis V sama dengan A, B, C, D. Okey, kemudian kita lihat di sini. Okey, untuk E, sisi. Okey, kita boleh tulis dalam 2 bentuk. Sebab kat sini dia ada 2 wakil. Satu wakil pada bucu tu.
iaitu A, B, C, D. Satu lagi E1, E2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Bermaksud ada 8 sisi. Okey, jadi kita boleh tulis dalam bentuk AB, AB. Kalau AB, AB ni, ini bermaksud adalah tepi. Berbilang tepi. Okey. Okey. Kemudian BC, BC juga berbilang tepi sebab dia sama. CD, BD, AD, DD. Ini adalah gelong. Okey. Ini yang masukkan dengan gelong. Ini adalah berbilang tepi. Okey, ini gelong. Ini berbilang tepi. Okey. Kita lihat contoh latihan. Okay, rajah di sebelah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan bucu. Okey, bucu. Bucu kita tengok P, Q, R, S, T, U. Jadi kat sini V sama dengan, okey, dalam bentuk set P, Q, R, S, T, U. Okey. Okey. Kemudian bilangan bucu. Okey, kita kiralah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey. Okey, EH. Okey, H sama dengan, okey. Kita boleh, kita labelkan dulu, wakilkan dulu, katakan ini E1, E2, E3, E4, E5. Yang ini adalah satu sisi, tetapi darjahnya 2. Okey, ini E6, E7, E8, E9, E10. Okey, tetapi pelajar kita tak bolehlah tulis sisinya E1, E2 tak boleh. Kenapa? Sebab tidak ada dalam gambar rajah. Okey, jadi kita kena tulis macam mana? Okey, untuk E1 tu kita tulis, okey, ni E1 ialah yang menghubungkan PQ kan. Jadi kita tulis PQ. Okey, jadi yang ni kita sambunglah E2 QR. Dan seterusnya. Okey. Jadi macam nilah PQ. Okey. E1, kemudian dia buat PU. Okey. Dan seterusnya lah. Okey, macam kita tulis tadi. Jadi bilangan sisinya adalah 10. Okey, yang ni bilangan sisi terakhir yang kita tulis E10 tu maknanya bilangan sisi kita 10. Jadi bilangan darjah tu adalah 20, iaitu 2 didarab E. Jadi 2 didarab, okay, E kita adalah 10. Jadi sama dengan 20. Ataupun bucu P, kita tengoklah. Bucu P ni ada 3 garis. Okay, 3. Bucu Q, 3 garis. Bucu R, 3 garis. Okay, bucu S. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Okay. Bucu T, 1, 2, 3. Okay, kita tengok bucu U. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi kalau kita tambah 3, tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 4, 13, tambah 4, 16, tambah 3, 16, tambah 4, 20. Okey, jadi yang ni lah. Okey. Okey, bilangan darjah setiap gelong ialah 2. Okey. Maksudnya yang ini tadi seperti saya terang. Katakan sini P. Jadi pelajar, satu dia ikut lawan jam, yang satu lagi dia satu dia ikut jam, satu ikut lawan jam. Yang inilah mengikut arah jam dan pusingan mengikut arah jam. Jadi dia ada 2. Okey, kita tengok setiap gambar rajah di bawah nyatakan V. Jadi V, P, Q, R, S. NV 1, 2, 3, 4. Selesai. Okey, bucu. Okey, kita lihat sini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Kita buat macam dulu. Okey, jadi bucu kita boleh tulis sama dengan, okey,
Okey, untuk E1 adalah PQ. Okey, untuk E2 adalah QR. Okey, sini ada E6, E7 ada satu lagi ya, E8. Okey, QR. Kemudian untuk E3 ialah R. Okey, merujuk pada gelong lah, satu titik saja, RR. Okey. Okey, kemudian E4 ialah RS. Okey. E5 ialah SP. QS atau SQ, mana-mana. Okey, kemudian sekali lagi QS ataupun SQ untuk E7. Okey, untuk E8 ialah PP. Okey. Jadi bilangan CC adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pelajar, untuk dapatkan bilangan darjah pada bucu adalah 2 darab 8 sama dengan 16. Okey. Baik. Jadi yang lain anda boleh selesaikan. Okey, ada banyak latihan di situ. Okey. Baik. Sekarang saya nak ajar anda bagaimana kita nak melukis gerak mudah. Okey, dan gerak berbilang tepi. Ada dua. Kalau gerak mudah ni dia tidak melibatkan berbilang tepi dan juga tidak melibatkan gelong. Okey. Okey. Kalau katakan dia minta lukis graf berbilang tepi dan gelong, kita kena lukis berbilang tepi dan gelong. Okey, itu bukan gerak mudah. Jadi graf ni dia ada dua bentuk, satu gerak mudah. Okey, contoh gerak mudah yang tadi yang awal-awal kita belajar tadi. Okey, okey, yang ini semua gerak mudah. Okey, ini gerak mudah, F gerak mudah, G gerak mudah, H gerak mudah. Okey. Tetapi bila dia melibatkan bilangan sisi, berbilang tepi dan juga gelong, maka dia bukan graf mudah. Okey, di mana graf ini dipanggil graf berbilang tepi dan mempunyai gelong. Okey. Okey. Bagaimana cara nak lukis? Okey, kita tengok titiknya dulu. Contoh macam sini ada G, J, K, L, M, N. Jadi kita plotkan titik dia dulu. G, J, okey, katakan sini K, L, M dan satu lagi N. Okey. Sekarang kita tengok kaitan dia pula. Okey. Kaitan. Contoh NG. Jadi saya sambungkan NG. Saya kaitkan dua bucu ini dengan satu tepi. NJ. Jadi saya kaitkan N dengan J. Okey. NK. N saya kaitkan dengan K. MJ. M saya kaitkan dengan J. Okey. MK. M saya kaitkan dengan K. Dan LK. L saya kaitkan dengan K. Okey. Jadi saya dapat bentuk macam ni lah. Okey. Jadi ada pelbagai bentuk. Janji kaitannya betul. Okey. Dia punya kaitan di antara bucu dengan bucu tu mesti betul. Bentuknya tak semesti macam ni bergantung kepada di mana anda plot bucunya, bucu-bucu tadi. Okey. Ini contoh saja. Okey, suatu graf mempunyai bucu A, B, C, D, E. Okey, saya lukis A, B, C, D, E. Okey, jadi bucunya mesti ada 5. Dan tepi AB, AC, CD, CD. Lukis graf itu menunjukkan hubungan antara bucu-bucu. Okey, kita nak lukis AB. AB, AC, AC, BC, BC, CD, CD. Maknanya ada satu titik ni, dia tidak berkait dengan bucu-bucu yang lain.
Okey, yang ini kita panggil sebagai titik pencil. Okey, iaitu dia tidak berkait dengan bucu-bucu yang lain. Okey. Okey, kita tengok okey. Lukiskan satu graf berbilang tepi. Okey, dia nak berbilang tepi dan mempunyai gelong. Jadi syaratnya mesti ada tepi, mesti ada gelong. Macam mana kita nak lukis tu? Okey, kita tengok titik ada 4. P, Q, R, S. Okey, ada 4 ni. P, Q, R, S. Kemudian kita dapati untuk sisi ataupun hubungan dia P dengan P. PP ni maknanya gelong. Okey? Okey, jadi kita lukislah gelong dia. Okey, jadi PP ni kita buat gelong. P, P. Okey? Kemudian P dengan Q. Jadi P pergi kepada Q, P pergi kepada S, P pergi kepada S, Q pergi kepada S, Q pergi kepada S, Q pergi kepada S, ada satu lagi Q pergi kepada S. Jadi ini dua ni menunjukkan berbilang tepi. Sebab QS, QS. Kemudian QR, Q ke R, kemudian S ke R, S ke R, dan RR. Ini menunjukkan gelong. Okey, jadi kita buat gelong R, R. Jadi kita akan dapat seperti itu. Baik, yang lain tu anda boleh buat lah. Okey. Okey. Saya nak pergi kepada yang ini. Dia beri apa ni? Lukiskan gerak mudah bagi bilangan darjah yang diberi. Dia beri bilangan darjah. Okey. Bilangan darjah pada titik. Okey. Iaitu bilangan darjah titik pertama 2. Okey. Katakanlah ini titik A. Ini untuk titik B mesti ada 3. Titik C mesti ada 2. Titik E mesti ada 3 darjahnya dan titik D. Dan titik E mesti ada 4. Okey, bagaimana kita nak lukis dia? Okey, saya nak tunjukkan satu lah di sini. Okey. Baik. Yang pertama sekali kita mesti tetapkan titik dia dulu macam tadi. Okey, contoh A, B, C, D, E. Kita tetapkan titik. Jadi ada 5 titik. Okey, untuk darjah ni kita kena cuba-cuba. Okey. Katakan A mesti ada 2. Saya tulis sini 2. Katakanlah dia pergi A ke B, A ke E. Okey. Okey, E ni dia mesti ada 4. Okey. Okey, saya ambil B dululah. B ni ada 3. Jadi kita dah sambungkan di sini. Okey. Jadi dia mesti ada 3 garis. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita ambil C. C ada 2. Yang dah ada 1 ni, jadi kat sini kita sambung. Dapat 2. Okey. C, 3, D ni mesti ada berapa? 3 garis. 3 garis, boleh tak dia sambung kepada A? Tak boleh. Kenapa? Kalau disambung pada A akan jadi 3 darjah. Tapi kita nak A tu 2 darjah. Jadi logiknya dia tidak boleh sambung ke A. Jadi yang boleh sambung adalah ke mana? Iaitu ke E. Kalau saya sambung E, okey, dia nak 3 kan? Jadi 1, 2, 3. 3. Okey, kemudian yang ini ni, E dia nak 4. Macam mana kita nak 4? Okey, kita nak lukis gerak mudah ni. Okey. Sedangkan dia nak 4. Macam mana kita nak lukis? Itu yang saya cakap, lukisannya tu dalam keadaan cuba-cuba. Okey.
Okey. E 4, B 3. Saya tengok semula soalannya 2, 3, 3. Okey. Jadi cuba kita padam yang ini dulu. Okey, kita katakanlah saya padam yang ini. Jadi B2 kan? Jadi kita sambung kat sini. Okey, supaya E ni jadi 4. Jadi sekarang E dia 3. Jadi B 1, 2, E 1, 2, 3. Okey, yang ini satu je. Okey, saya sambung kat sini. Jadi tak? Okey, sekarang C-nya 2. Okey. E-nya 3, B 3, E jadi 4. D-nya masih 3, A-nya 2. Jadi grafnya adalah seperti ini. Okey, jadi untuk nak lukis graf, apabila diberikan bilangan darjah ni, kita kena menggunakan kaedah try and error. Cuba-cuba. Okey. Okey, contoh yang ini katakan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan sini P, Q, R, S, T, U. Okey. Okey, jadi titik P, katakanlah ini P. Ini P. Saya letak 1. Darjahnya Q, 2, R, 3, S, 3, T, 3, U, 2. Jadi, katakan saya letak A1. P1. Saya sambung P dengan Q. Q2. Q saya sambungkan R. Maka titik bucu Q ni kita dapati ada 2 darjah. Okey. R3. Jadi saya sambung dengan S akan dapat 2. Kalau saya sambung dengan T ni, R-nya 3. Okey. Kemudian, titik S mesti ada 3 darjah. Sekarang titik S ada 1 kan? 2. Okey, ini dia nak sambung ke P ke U? Logiknya. Dia tidak boleh sambung ke P. Kalau saya sambung ke P, P akan jadi 2 darjah. Sedangkan kat sini P1 saja. Jadi logiknya saya sambung ke U. Okey, jadi S bila sambung ke U, S bila sambung ke U, S jadi berapa darjah? 3. Okey, T dah ada 2 kan? T boleh tak sambung ke Q? Tak boleh. Sebab kalau sambung ke Q, dia akan jadi 3 darjah. Kita nak Q2. Jadi kita sambung T ke U. Okey, sekarang T 3 darjah, U 2 darjah. Okey, kita semak. P1, okey betul. Q2, betul. R3, betul. S3, betul. T3, betul. U2, betul. Jadi inilah gambar raja yang sebenar. Okey. Jadi langkah pertama kita buat titik, langkah kedua kita buat garis, cuba-cuba dulu. Langkah ketiga, okey, dah siap, kita semak semula. Okey, untuk menentukan sama ada benar atau salah. Jadi kita mungkin boleh bina 2 atau 3 gambar rajah lah maksudnya. Okey. Okey, kalau katakan graf itu, okey, soalan 7 mempunyai gelong dan berbilang tepi. Kita bincangkan, dia ada gelong. Okey, dia ada gelong. Okey, mempunyai gelong dan berbilang tepi ya. Okey, gelong dan berbilang tepi. Okey, yang diberi ini dalam bentuk bilangan darjah. Jadi sini adalah titik A. Ini adalah titik B.
Ini adalah titik C. Kita buat titik dulu. 1, 2, 3. A, B, C. Okey, saya sambung. Tapi di sini pelajar dia tak sebut gelong di mana, kemudian berbilang tepi tu kedudukannya di mana. Okey, jadi bila dia tak sebut, kita kena buat andaian. Okey, A mesti ada 3. Jadi yang dah ada 2. Okey. Jadi kita tak boleh buat gelong. Kalau buat gelong dia jadi 4. Okey. Jadi kita kena buat berbilang tepi. Katakan saya buat berbilang tepi kat sini. Jadi A dia akan jadi 3. Okey, kita tengok B. B mesti jadi 3. Okey. Jadi B jadi 3. Boleh tak saya sambung B ke A dengan 1 berbilang tepi? Apa akan berlaku? A akan jadi 4. Okey, 4 darjah. Kita nak A tu ialah 3 saja kan? Jadi kita tak boleh sambung B ke A. Logiknya. Jadi secara logik, kita akan sambung B ke C. Jadi bila sambung B ke C, kita tengok kat B ni, kita semak balik. 1, 2, 3. Jadi 3. C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi inilah kerapnya. Okey. Okey, kalau B ada berapa titik? 5 kan? Jadi kita tetapkan titik dulu. 1, 2, 3, 4. Katakanlah di sini 5. Okey. Jadi sini A, B, C, D, E. Okey. Jadi titik A, kita tulis sinilah untuk semak 2. B, 2. C, 4. D, 6. E, 6. Okey. Okey, jadi untuk A 2, jadi kita boleh sambung A ke B. Okey. A ke B, kemudian baru 1 Okey. Katakan saya sambung A ke E. Okey, 2. Okey. Kemudian untuk titik B, dia 2. Saya sambunglah ke C. Saya cuba dulu. Okey. Okey. C mesti ada 4. Okey. Jadi saya sambung kat sini. Kat C ni kalau saya buat gelong, dia dapat 4. 1, 2, 3, 4. Okey. D mesti 6. Okey. Okey. Kalau 6, katakan saya buat gelong, dia baru dapat 3. Okey. Kalau saya buat gelong, 1, 2, 3. Dia nak 6. Okey. E, saya sambung. Okey. Baru 2. Jadi bila saya sambung kat sini, baru 4. Okey. Jadi kat sini kena tambah 2, tambah 2. Okey, kita cek balik. Okey. Jadi yang ini A2. Okey. B2. Okey, kalau katakanlah saya cuba yang ini. Yang ini saya buang. A2 saya sambung ke sini. Okey, saya dapat A2. Okey, A saya dapat 2. Okey. C dah 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jangan kacau. Okey. Sekarang A saya dapat 2. B baru 1 kan? Okey, saya sambung kat sini. Dapat tak? B2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Saya dapat 6. Tapi E-nya masih 4 kan? Okey. Macam mana kita nak buat tu? Okey. Mungkin ini kita boleh. Okey, untuk yang ini katakanlah saya buang yang ini. Saya tak nak gelong. Kat sini. C mesti 4 kan? Jadi C ni saya. Okey. Titik E ni saya ubah. Saya buat macam ni Okey, titik E ni saya tak nak buat kat sini. Okey, biar kita nampak. Okey, titik E katakanlah saya buat kat sini.
E. Okey, kalau 4 bermaksud okey, B2. Okey, yang ni saya padam. Itulah kita kena buat kaedah cuba-cuba yang ini. Okey. Okey. Jadi kat sini katakanlah C4. Okey. E ni saya sambung kat sini. Saya buat gelong dia dapat 3. Okey, C ni dia tak cukup kan. Okey. Kalau C tu saya buat 1 kat sini, berbilang tepi dia ada 1, 2, 3. Kemudian E ni saya sambung dia dapat 4. Okey. Untuk D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk yang ini 2, 3, 4. Kita nak 6. Okey. Bermaksud ni dah betul. Okey, yang A tu kita buang kat sini. Okey, cuba kita sambung yang ini. Sebab A kalau sambung kat sini dia dapat 2 kan. Dia dapat 2. Okey, A dapat 2. Tetapi sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita nak sambung ke mana? Okey, C dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tengok titik D ni, kita darjahnya patutnya 6 kan. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kat sini kita sambung dengan 1 berbilang tepi. Okey, cuba kita tengok D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dah betul. Okey, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi inilah bentuknya. Okey. Okey, jadi yang lain tu anda boleh cuba untuk selesaikan. Okey. Jadi ini saja untuk video pada petang ni untuk 5.1.1. Okey, saja. Jadi saya harapkan anda boleh selesaikan latihan-latihan yang ada tu, okay, untuk membantu anda jawab SPM, sebab soalan SPM akan keluar soalan-soalan ini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.